السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. Muslimin, muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita panjatkan sepenuh kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama pada pagi ini dalam siri kuliah online kita membicarakan hadis-hadis yang berkaitan dengan keindahan Islam. Di antara ciri-ciri keindahan Islam ialah Islam agama yang melakukan sesuatu yang memberikan manfaat. Islam adalah agama yang menggalakkan penganutnya, menggalakkan umatnya menjadi penganut dan umat golongan yang memberikan manfaat kepada orang lain. Bukan melakukan perkara kerosakan, tetapi melakukan pembaikan, melakukan memberikan manfaat kepada dirinya, keluarganya, masyarakatnya, ummahnya dan agamanya. Ini di antara ciri-ciri keindahan Islam yang sepatutnya difahami dan disedari dan dihayati oleh setiap orang yang mengatakan mereka adalah Islam. Untuk lebih memahami perkara ini, marilah sama-sama kita merenungi sebuah hadis Nabi SAW di mana Nabi bersabda dari Abi Hurairah, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, yakni Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, sabda Nabi, di antara kesempurnaan Islam, di antara kesempurnaan Islam seseorang ialah dia meninggalkan sesuatu yang tidak berkaitan dengannya, yakni tidak berfaedah baginya. Di antara ciri keindahan Islam ialah umat Islam disuruh meninggalkan perkara yang tidak memberikan manfaat pada dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hadis yang ke-2318, dan hadis ini adalah hadis hasan. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, seorang mukmin itu dianggap elok. Seorang mukmin itu dianggap baik, dianggap indah, dianggap berakhlak dan akhlak yang tinggi apabila dia hanya melakukan perkara yang memberikan faedah dan meninggalkan perkara yang tidak memberi faedah. Maknanya dia adalah seorang mukmin yang dianggap elok, dianggap baik, dianggap berakhlak tinggi apabila dia melakukan sesuatu perkara yang memberikan faedah dan meninggalkan perkara yang tidak memberi faedah. Dan di antara sifat seorang Muslim yang berakhlak, seorang Muslim yang berakhlak ialah Muslim ini akan sentiasa menyuburkan, sentiasa menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang mulia dan memberikan manfaat kepada orang lain. Mereka sibukkan diri dengan benda-benda yang baik, dengan benda-benda yang memberikan faedah, dengan benda-benda yang memberikan manfaat kepada umat, kepada masyarakat, kepada agama, kepada diri sendiri. Dan mereka menjauhi, umat Islam akan menjauhi perkara-perkara yang hina
dan perkara-perkara yang rendah moralnya. Ini di antara sifat seorang Muslim yang berakhlak dan akhlak yang tinggi, akhlak yang baik. Menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak memberikan manfaat. Kita sibukkan diri kita dengan sesuatu yang tidak memberikan manfaat. Dan berfaedah adalah sia-sia. Kita sibuk dengan benda yang nampak seorang yang sibuk, tapi dia sibuk dalam perkara yang tidak memberikan faedah dan sibuk dalam perkara yang sia-sia. Ini memberi membawa kepada dosa, membawa kepada maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membawa kepada dosa dan membawa kepada maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di antara perkara yang perlu difahami dan perlu disedari oleh kita, orang-orang yang beriman. Dan apabila sesuatu itu berada dalam keadaan demikian, maka dia merupakan petanda kepada kelemahan iman. Petanda kepada kelemahan iman. Jadi kita boleh nilai sendiri, kita boleh tengok sendiri apakah kita ini mempunyai iman yang kuat ataupun iman yang lemah, berpandukan kepada bagaimana keadaan kita dan bagaimana hidup kita. Kalau hidup kita hidup yang sibuk dengan benda yang tidak memberikan manfaat, tidak memberikan faedah, maka itu tanda iman kita lemah. Begitulah sebaliknya. Di antara perkara yang tidak berfaedah, perkara yang tidak memberikan manfaat, ialah bercakap kosong. Kita bercakap kosong, kita bercakap perkara yang tidak berguna, kita menulis serta kita forward sesuatu yang tidak mendatangkan pahala. Bahkan perkara yang membawa kepada permusuhan. Perkara yang berbentuk kita kata provokasi. Perkara yang sesuatu yang berbentuk dusta, fitnah dan sebagainya. Maka ini adalah di antara perkara yang tidak memberikan faedah dan tidak mendatangkan pahala. Termasuk juga ialah menghabiskan masa dengan bermain game. Main game. Duduk kedai kopi lama-lama dengan tidak ada apa-apa perkara yang bermanfaat. Suka mengambil tahu perkara yang tidak ada kaitan dengan dirinya. Menyibuk. Suka ambil tahu hal orang lain yang tidak ada kaitan apa dengan dirinya. Suka menjaga tepi kain orang. Kemudian komen dengan komen-komen yang negatif. Tengok sibuk dengan tepi kain orang, kemudian komen pula komen-komen yang negatif, yang memburuk-burukkan orang tersebut, yang merendah-rendahkan orang tersebut. Ini di antara perkara yang perlu difahami. Anjuran ini, anjuran untuk meninggalkan perkara yang tidak memberikan manfaat ini merupakan suatu gambaran kepada Islam, ajaran yang sangat baik. Islam ajaran yang sangat baik. Islam agama yang boleh menyumbang ke arah pembangunan umat. Membangunkan umat ini. Dan sekiranya semua umat Islam meninggalkan perkara yang tidak berfaedah, ditinggalkan perkara yang tidak berfaedah, dan tidak ada kena-mengena dengan dirinya, tak ada kena-mengena dengan dirinya, nescaya mereka ini orang Islam akan mampu mencipta kejayaan, kemajuan serta menghasilkan produktiviti yang berkualiti. Inilah di antara kebaikan apabila kita umat Islam ini meninggalkan perkara yang tidak memberikan faedah untuk diri kita. Untuk diri kita. Oleh itu muslimin, muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, lihatlah, pandang-pandanglah akan kerja buat kita sehari-harian. Apakah kerja buat kita itu kerja buat yang memberikan manfaat
ataupun tidak memberikan manfaat. Kalau perkara tersebut memberikan manfaat, teruskan kerja buat kita. Tapi andai kata kerja buat kita itu kerja buat yang tidak memberikan manfaat, maka jauhi dan tinggalkan dia. Ya, kenapa? Kerana kita bimbang dia boleh membawa kepada dosa, permusuhan, ya, maksiat dan sebagainya. Oleh itu, muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah sama-sama kita menjadi umat Islam, umat yang meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dan agama kita. Sekian itu untuk pagi ini, insya-Allah bertemu pada pagi besok dalam siri dan ruangan yang sama. Ma asabana min hasanatin fa min Allah wa ma asabana sayyi'atin fa min anfusina. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.